Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 20 hari bulan 8 2023 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran. Sudah sampai ke surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah yang ke 109, juzuk yang ke-30, mengandungi 6 ayat. 6 ayat. Dalam surah ini Allah Ta'ala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nyatakan pegangannya dengan sejelas-jelasnya dan mengisytiharkan bebas ataupun berlepas diri dari semua agama yang agama kafir lain daripada hanya agama Islam yang diterima, yang dipeganginya. Dia panggil al-bara'ah, bara'atun minasyirk. Kita berlepas diri daripada semua bentuk kesyirikan. Jadi para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1444. Kita baca ayat, kemudian kita pergi pada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Balik ke muqaddimah surah. Surah Al-Kafirun. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Surah Makkiyatun wa hukiyal ijma'u ala zalik. Mengandungi 6 ayat, dinamakan surah Al-Kafirun, maksudnya orang-orang kafir. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kaum kafir umumnya mengenai soal ibadat yang sebenarnya. Itu satu nama. Nama dia, nama Al-Kafirun ambil daripada Qul ya ayyuhal kafirun. Dan dinamakan juga dengan nama Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi nama kafirun saja kan. Yang kedua ni nama Qul ya ayyuhal kafirun, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Kita akan sebut lepas ni.
Ada juga nama yang ketiga, nama dia surah Al-Ikhlas. Nak bertukar dengan surah Qul Huwallah ni. Tapi nama yang keempat, surah Al-Ibadah. Surah Al-Ibadah. Nama yang kelima, surah Ad-Din. Ambil daripada waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ada 5 nama. Nama-nama ini para pencinta ilmu boleh cari dalam kitab Jamalul Qurra li Alamuddin As-Sakhawi ataupun Basairu Zawit Tamyiz yang mengumpulkan nama-nama surah Al-Quran. Baik para pelajar, tengok intisari kandungannya. Menegaskan amal ibadat secara Islam dan menolak sebarang penyembahan dan amalan syirik. Juga mengingatkan kita supaya tetap di atas dasar tauhid dan cara-cara beribadat menurut yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak godaan dan tipu hela pihak musuh-musuh Islam dan orang-orang yang sesat untuk menjadikan kita menyeleweng dari jalan yang benar. Jadi kita kena ingatlah. Adapun kita balik kepada tafsir Muharrar, dia kata maqasidus surah, objektif surah ini iaitu al-bara'atul mutlaqah, pemisahan secara mutlak bainal muwahhidin wal musyrikin, di antara orang yang mengesahkan Allah dengan orang yang syirik pada Allah Azza wa Jalla. Kita putus terus, tak ada toleransi dalam bab ini. Adapun isu besar dalam surah ini, yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam an yu'lina, supaya mengiklankan bebasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang bentuk kekufuran. Tak ada. Daripada orang kafir, Nabi tak ada kaitan dari sudut pegangan dengan orang kafir. Yang kedua, wa an yanfi ibadatahu. Yang kedua, menafikan ibadat kita ni tidak akan bertemu dengan ibadat puak-puak kafir yang batil. Tak ada aku sembah Allah, mu sembah batu, sembah kayu, tak ada kaitan. Dan menafikan bahawa apa yang mereka sembah itu adalah kufur. Menafikan bahawa mereka ini sembah Allah. Dia kata dia sembah Allah, tapi berantarakan berhala. Kita kata tidak, sembah Allah, sembah Allah. Sembah berhala itu syirik. Yang ketiga, wa an yu'lina bara'atahu min dinihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam iklankan bahawa dia tidak ada kaitan dengan agama puak-puak kafir, masing-masing bawa diri. Kalau mu kata mu betul, kamu kata, tapi kita tetap mengatakan bahawa kamu salah. Jadi umat Islam mesti bertegas. Yang kita bimbang hari ini, takut anak-anak kita ni jadi celau. Bila ada orang kata agama semua sama, dia panggil wahdatul adyan. Wahdatul adyan ni agama sama lah, masing-masing nak ajak orang kepada kebaikan. Kita kata la, hanya agama Islam yang betul. Walaupun mereka nak ajak kebaikan, itu satu ajakan, tapi dari sudut pegangan mereka salah. Tak boleh nak kompromi ataupun toleransi dalam masalah agama. Kita kata toleransi dalam masalah pegangan masing-masing, itu kita tidak kelahi orang. Tetapi kalau kata nak kompromi, pagi dia sembah Allah, petang kafir, la,
ataupun dia boleh kata agama dia pun agama baik juga, kita kata lelak. Siapa dia iktiraf agama lain daripada Islam, maka orang itu bukan pengikut Islam. Jangan mudah-mudah. Pasal itulah kita kata batas iman dengan kufur, batas iman dengan kufur mesti diperjelaskan. Mesti diperjelaskan. Kalau tidak, orang tak tahu apa itu kufur, tak tahu apa itu syirik. Kita pergi kepada munasabah antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Kautsar. Munasabah antara Al-Kafirun dan Al-Kautsar, apa dia munasabah? Dalam surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam supaya ikhlaskan ibadat kepada Allah. Ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi semua solat kita, semua kerja buat kita kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, la syarika lahu. Maka mari surah ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita iklankan tauhid dan bebas daripada sebarang bentuk syirik. Ibadat kita, ibadat orang kafir, jangan campur. Dan kita tidak iktiraf ibadat mereka, kita hanya menerima ibadat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada di kalangan anak orang Islam yang berani mengatakan bahawa agama itu sama, maka siapa dia kata agama sama, dia tidak beragama. Siapa dia kata agama sama, maka orang itu dikira tidak beragama. Ini bahaya sekali. Beberapa fadailus surah, kelebihan surah ini ada beberapa kelebihan daripada hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra biha, baca dalam solat witir, rakaat yang kedua dalam solat witir. Kata di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin. Nabi kita ada kala dia witir tiga rakaat. Yaqra fil ula, rakaat yang pertama dia baca sabbihisma rabbikal ala, wa fi tsaniyati, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Hadzal hadis akhrajahu Tirmizi wan Nasa'i wal lafzu lahu wa sahha isnadahu An-Nawawi wa Ibnul Mulaqqin wa minal mu'asirin. Mana hadis ini sahih? Satu. Yang kedua, kelebihan yang kedua, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra biha, Nabi kita baca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama solat sunat fajar. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ingatlah, kalau kita solat sunat fajar, rakaat yang pertama baca qul ya, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, maknanya hadis sahih. Kalau nak kumpul semua panjang, jadi anak ambil satu masalah. Kelebihan yang ketiga, yang ini mungkin jarang dengar, kita perdengarkan. Tujuan kitanya supaya para pelajar dapat ilmu. An Jabirin radhiyallahu anhuma anna rajulan qama faraka'a rak'atayil fajri. Sahabat ni bangun solat sunat fajar, dia baca rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua dia baca qul huwallahu ahad, seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengar sahabat ni baca, Nabi respon kepada sahabat lain yang tak solat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza 'abdun arafa rabbahu. Oleh kerana sahabat ni baca qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, Nabi kata, ni orang duduk solat baca qul ya ayyuhal kafirun, seorang hamba Allah yang dia kenal Tuhan.
Kemudian masuk rakaat yang kedua, sahabat ni baca qul huwallahu ahad sampai habis surah. Faqala an-nabiy sallallahu hadza 'abdun amana bi rabbih. Nabi kata ni hamba Allah Taala yang beriman dengan Tuhannya. Hadzal hadis akhrajahu at-Tahawi fi syarh ma'ani al-athar wa Ibn Hibban wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa hassanahu Ibn Hajar fi Nata'ij al-Afkar wa jawada isnadahu min al-mu'asirin. Jadi hadis ni elok, dia punya sanad dia baik. Maknanya Nabi kita respon kepada sahabat yang dia baca dua surah ni. Satu lagi yang jangan lupa tulis. Banyak tak apa, biar ilmu dapat. Hadis yang keempat tentang kelebihan surah ini, iaitulah elok kita baca ketika nak tidur. Ketika nak tidur. Wahya bara'atun minasyirki, bebas daripada syirik. An Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi lahu, Nabi kata, bagi tahu kepada Naufal, iqra inda manamika, Naufal kalau mu nak tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Qal thumma nam ala khatimatiha, kemudian kamu tidurlah lepas pada tu. Lepas baca jangan duk cakap. Fa innaha bara'atum minasyirki, karena surah ini membebaskan kamu daripada syirik. Hadzal hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad wal lafzu lahu wa sanad dia hasan. Sanad dia hasan, maknanya alhamdulillah. Sanad dia baik. Oi, baru ni kata kena baca ayat kursi. 3 kul, tu semua kena baca. Tapi last sekali sebelum tidur, kok ngatuk benar lah, qul ya ayyuhal kafirun. Sebab dia kata summanam ala khatimatiha, habis surah ni lakum dinukum waliyadin, mu tidur situ. Jadi maknanya kita baca qul huwallahu, baca qul apa ni, ayat kursi dulu, baca 3 qul tubuh dulu, baca surah ni, kemudian mungkin kita akhir dengan surah ini atau dengan doa yang kita baca tu. Doa yang terakhir. Maknanya yang pentingnya lepas pada tu tak bercakap dah. Allahu Akbar. Banyak. Baiklah para jemaah sekalian, jangan panjang muqaddimah, tak sampai khatimah susah. Mari kita pergi kepada tafsirul ayat. Tafsir al-ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir. Dalam surah ini Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya direct kepada orang kafir, madamu muttasifina bil kufri, selagi kamu kufur, kamu duduk di atas perbuatan kufur, panggillah dia ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kita panggil, kita seru puak-puak kafir supaya mereka beriman kepada Allah. Zaman kita hari ni jangan main. Dia panggil taghyirul khitab ad-da'wi, kena tukar bahasa percakapan. Tak boleh panggil orang kafir, kena kata non muslim, takut kasar. Jadi kita tengok. Kalau orang depan dia depan kita, orang ni bukan Islam duduk depan dalam majlis kita, hei kafir, orang tak kata lah gitu. Tapi kalau kita nak mengajar tauhid, kita kata wahai puak kafir, dengarlah. Jadi kalau kita ada depan-depan, beradab sikitlah, sopan dia panggil. Kawan-kawan kami, member friend kita yang belum Islam, minta ambil perhatian. Jadi lebih lunak macam orang sekarang lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera kepada orang kafir, padahal salam tu assalam juga, cuma tidak bunyi Arab. Tidak berbunyi Arab. Tapi kena kata qul, Allah perintah Nabi kata kepada puak kafir. Hari ni sebab tu surah ini dipanggil surah ikhlas, surah tauhid, surah bertegas.
Ada waktu kita kena tegas dengan orang kafir. Jangan duk lunak sokmo. Apa yang kita kata? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. I'lan. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Ai la a'budu ma ta'budunahu al-an min ma'budatin batil. Aku tak sembah apa yang kamu sembah sekarang daripada ibadat-ibadat yang batil. Sifatuha nasqisah falaysat ahlan lil ibadatihi. Sebab dia ni makhluk lemah, tak ada kuasa. Kenapa aku nak ibadat pada dia? Kenapa aku nak sembah dia? Kita sembah Allah yang maha berkuasa. Maka ayat ni ditujukan kepada semua kafir atas dunia, dan kita kena iklankan bahawa aku tidak sembah fil mustaqbal minaz zaman. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah sekarang, depan-depan pun tak akan sembah juga. Wala antum abiduna ma'abud, mu juga tak sembah apa yang aku sembah. Kalau kamu tidak Islam, mu tak sembah aku sembah. Mu nak sembah siapa aku juga, Islam. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Puak-puakmu berkerah kepala juga, tak mahu sembah apa yang aku sembah sekarang. Jadi kita kena ingat susunan ayat, munasabah susunan ayat. Lamma bada'a bima huwal ahaqqu bil buda'ah, Allah Ta'ala mula dengan ayat yang sepatutnya kita mula. Kita patut mula dengan apa? Mula dengan al-bara'atu minasyirki, i'lan bebas daripada sebarang bentuk syirik. Sebab kaedah kata darul mafasid, menolak benda yang rusak lebih didahulukan daripada menarik benda yang manfaat. Maknanya kita kena i'lan syirik tak ada. Fa ablagha fi zalika, maka ini lebih mendalam untuk menyatakan keadaan kita sekarang, iaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Puak kafir dia kata dia sembah Allah tapi bentuk syirik. Sembah Allah adalah bentuk syirik. Dia kata, kita tahu depan kita ni berhala-berhala ni batu, tak berkelip pun mata dia. Tapi dia ni perantara dengan Allah. Sebab itulah kita kata berisikonya bahayanya kalau ada orang-orang Islam yang nak cari perantara juga kita dengan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah Ta'ala tidak perlu pada perantara. Maka siapa dia sembah Allah Ta'ala dalam bentuk syirik, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sama sekali. Ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Kau baca tadi. Dan kamu tidak mahu menyembah apa yang aku sembah. Dia tak sembah. Mu tak nak sembah apa aku sembah. Wala antum ayyuhal kafirun madumtum mustamina ala dhalal. Selagi mu duduk sesak dengan kufur ni, dengan syirik, bermakna kamu tak sembah apa yang aku sembah. Tapi dia nak guna nama Allah. Ini pelik juga ni. Nama Allah nak guna. Bila kita kata Allah mana yang kamu nak sembah tu, Allah mana? Allah ada anak? No. Allah yang ada isteri? La. Kita kata kalau nak sembah, nak guna nama Allah, sembahlah Allah yang hakiki. Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena ingat. Kemudian Nabi kita kuatkan lagi dengan apa yang dia kata. Ayat 4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak beribadat secara kamu beribadat. Ulang sekali lagi. Adakah ayat ini berulang? Adakah ayat ulang? Jawab dia tidak berulang. Maknanya wala ana abidum ma abadtum fil istiqbal. Ayat ayat 2, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah pada masa datang.
wala ana abidum ma'abatum, dan sekarang pun aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Mana kata ulama tafsir, ayat ini tidak berulang, cuma nak menafikan total bebasnya kita daripada segala bentuk syirik. Total maknanya tak ada langsung, tak ada peluang terus. Sekarang ni pun tak sembah, akan datang pun tidak sembah. Itu maksud dia ni. Tengok ayat terus. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara yang apa aku adat. Wala antum ayyuhal kafirun ma dumtum mustamirin ala kufrikum. Puak-puak kafir, selagi kamu berterusan di atas pegangan kamu dengan syirik kamu ini, bahawa kamu tidak sembah Allah yang aku sembah sekarang. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa penafian terus, tak ada kompromi terus, bagi tahu. Cuma ada sedikit perbincangan. Adakah kita boleh kata kepada semua kafir, ataupun kafir yang Nabi sudah dimaklumkan bahawa dia ni kafir terus, kafir tak ke Islam dah? Kita kata macam mana kita boleh tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk sekarang kita boleh kata aku tak akan sembah apa yang kamu sembah sekarang, dan juga yang kamu sembah ni aku tak akan sembah lepas pada ni pun. Kamu pun tak akan sembah apa yang aku sembah selagi kamu kufur, kamu syirik, kamu tidak Islam. Itu maksud ayat dia. Wala antum, tengok berapa kali ulang, la a'budu ma ta'budun. Ayat 2, ayat 4, wala ana abidum ma'abattum. Ayat 3, wala antum abiduna ma'abud. Ayat 5, wala antum abiduna ma'abud. Maknanya sekarang pun tak sembah, akan datang kamu tidak sembah apa yang aku sembah selagi kamu tidak beriman. Selagi kamu tidak beriman. Maknanya ini ulama tafsir buat kesimpulan, dua ayat ini tidak berulang, tapi ayat ini memberi makna dari sudut zaman. Sekarang pun tak sembah, akan datang pun tak sembah. Puak-puak umum pun lagi itulah perangai. Sekarang pun tak sembah Allah, akan datang pun tak sembah Allah selagi kamu tidak beriman. Tapi kalau kamu Islam, kamu bersama dengan kami sembah Allah Azza wa Jalla. Kena ingatlah tu. Jadi ayat Quran tak ada lah ulang-ulang yang berulang yang menjemukan, tidak. Dia akan berulang, kalau diulang oleh Allah sama ada nak menguatkan yang pertama, ataupun ada makna lain yang tersurat ataupun tersirat yang perlu kita korek. Allahu Akbar. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Ayyuhal kafirun, puak kafir, dinukumul ladzi tabarra'tu minhu, agama kamu yang aku berlepas diri daripadanya itu, iaitulah agama kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka bagi aku agama Islam, agama tauhid, agama mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tak usah duduk belawai. Lepas kita belawai pergi kuat-kuat, dia tak ikut juga kita punya dakwah, dia tak mau pakai juga kita punya, kita kata lakum dinukum waliyadin. Tapi kena dakwah dulu. Jangan jumpa orang kafir maka tak tanya apa, tak tanya khabar, tak jemput dia masuk Islam. Tiba-tiba kita guna ayat ni, lakum dinukum waliyadin. Ikut mulah mu nak jadi. La ud'u, dakwah, ajak, kempen, royak, dia tak mau juga, ikutmu. Sebab bukan kuasa kita untuk buka minda kepala orang untuk masuk Islam. Bukan di bawah kuasa kita. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Semata-mata kita tidak ada kemampuan, tapi kita kena doakan. Allahu Akbar. Jadi maka dengan ini, ayat ini para pelajar mengajar kepada kita erti ketegasan dalam perkara tauhid dan syirik. Jangan duk main keluk-kelek, kata orang. Orang tua kata jangan duk main keluk-kelek. Maknanya tak ada pendirian, mesti tegas. Sebab itulah dikatakan bahawa anak orang Islam mesti bangga, rasa mulia, rasa hebat dengan agama yang kita miliki sekarang.
Jangan depan orang Islam agak malu-malu. Ramai non-Muslim kepiyuh atas kepala pun lipat. Kenapa? Nak mengaku Islam malu. Kita kata kita mengakulah kita orang Islam setelah kita yakin apa yang kita pegang ini benar. Tapi kalau orang ajak berdebat, kalau kita tak ada ilmu, jangan berdebat. Sebab dia orang berdebat ni, kita tak tahu dia punya apa yang dia nak. Dia panggil lebih banyak provokasi, dia panggil provokasi. Kita tanya orang tu, asok orang tu, awak setuju ke tidak? Awak terima ke tidak? Awak kadang-kadang benda tak boleh nak ya tidak, kena hurai apa maksud dia. Debat ni kalau salah langkah, rebah kita. Sebab itulah anak-anak orang Islam jangan cuba berdebat dengan orang bukan Islam. Lebih-lebih lagi puak-puak Kristian yang duk main cek dalam ni, mereka ni orang terlatih. Kita tak tahu gapo. Kita ngerukuk Islam, ngerukuk email apa bertukar, tiba-tiba nak pergi berdebat dengan orang kafir, jangan. Biar beri kepada orang yang ahli dalam bab perdebatan. Baru boleh. Kalau tidak, nanya kita. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah tafsir ayat secara ringkas-ringkas. Sekarang kita pergi mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Kata di para ulama, hadza yashmalu kull kafir. Ya ayyuhal kafirun, semua jenis kafir, sama ada semua berhala, semua kayu, semua batu, semua ideologi, semua apa, kafirlah dia tu. Yahudi kafir yang ada nama, berjenama seperti Yahudi ataupun Nasara ataupun Majusi yang terang-terang duk sembah api, sembah apa ni, ataupun minasyuyu'iyyin, puak-puak komunis, etis yang tak percaya ada Tuhan, semua ni dia panggil spesies kelompok kafir lah belaka. Ya ayyuhal kafirun, masuk belaka, package dia panggil. Yang tak masuknya orang beriman saja, orang kafir masuk belaka. Maka ayat ini, surah ini dia panggil surah manhajun islahi, suatu manhaj bagaimana kita nak memperbetulkan masyarakat bahawa kadang-kadang puak kafir dalam cerita asal ni, orang kafir mari teka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, slow-slow lah. Kita toleransi. Hari ni mu mari tempat aku, esok aku pergi cara solat. Mu solat cara aku hari ni, esok aku solat. Allah Ta'ala turun ke ayat ni, ajar kepada Nabi SAW al-bara'atul mutlaqah, total, membebaskan diri daripada main-main. Hari ni keluk-keluk la. Lepas tu dia kata, la'abudu, aku tak akan sembah. Wala ana abidum, aku tak sembah sekarang. Mu tak sembah aku, mu tak sembah Tuhan aku tak sembah sembahan kamu sekarang ataupun masa depan. Maknanya itu dipanggil iklan yang besar. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tanda ni pelajar. Yang kedua, surah al-suwarul muftatahah bil amri bil qawli. Surah yang dimula dengan kalimah qul. Tanda ni pelajar. Surah yang dimulakan dengan kalimah qul, katakan. Ada 5 surah. 5 surah. Yang pertama suratul jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun, katakanlah telah diwahyukan kepada aku. Surah jin satu. Yang kedua surah kita ni, qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Dia panggil salasul awal. Allah Ta'ala suruh Nabi kata qul, kemudian disuruh sampaikan kepada umat dia. 2 surah lagi, iaitulah surah Al-Falaq, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. 2 surah ini untuk kita baca, nak melepaskan diri kita daripada sebarang perkara yang tidak baik. Dia panggil ta'wiz. Ta'wiz itu surah kawalan diri. Ingatlah dalam Al-Quran ada berapa surah yang ada qul, yang dimulai dengan qul. Ada lagi hak qul ta'ala qul la. Nak awal surah.
Maka ada 5 surah. Surah Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwizataini. Ingat dah berapa surah ada? 5 surah. Alhamdulillah. Kena ingat dia punya surah-surah ni. Allahu Akbar. Jadi 2 surah ni, 2 surah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, dia panggil huma surata al-ikhlas. 2 surah ni dia panggil surah ikhlas. Ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Sebab dia ni dia panggil ikhlas dari sudut tauhid pada Allah Azza wa Jalla, ikhlas dari sudut akidah, tauhid ilmi, aqadi. Kita kena bebaskan daripada segala bentuk syirik. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, bebas, berlepas diri. Qul huwallahu ahad, amali yang kita nak buat. Itu 2 tauhid, 2 surah Al-Ikhlas. Ingat, yang pertama ikhlas daripada apa? Daripada segala bentuk syirik, bebas. Yang kedua ikhlas dari sudut amali, apa yang kita pegang, apa yang kita percaya. Kena jelek mata lah sikit. Main munasabah ni baru kita nampak betapa Al-Quran ni sangat mendalam bila kita terjun masuk ke dalam tadabbur ayat-ayat dia. Baik, faedah yang ketiga, Qul ya ayyuhal kafirun, puak kafir. Kata ulama tadabbur, laisa fid dunya. Syekh Ar-Razi ni ulama besar dalam dalam Islam. Dia kata laisa fid dunya lafzun ashna'u wala absha' min lafzil kafir. Dalam dunia ni tak ada satu perkataan yang lebih dahsyat, lebih buruk daripada perkataan kafir. Kafir, jangan. Wa dzalika li'annahu sifatu dhammin 'inda jami'il khalqi. Ini dia kata perkataan ini perkataan satu sifat yang buruk bagi di semua orang, semuanya kata kafir itu buruk belaka. Buruk belaka. Maka jangan sekali-kali kita orang Islam mudah nak mengkafirkan orang, jangan. Mudah nak mengkafirkan orang. Anas sendiri secara peribadilah kita kata menegur sentiasa di alam maya, di alam tak maya. Bila kita jumpa dengan orang, tegur. Kepada sebahagian daripada orang yang bercakap lepas, nak mengkafirkan orang ke, nak menyesatkan orang, kita kata jangan, sabar-sabar. Peristiwa ini ana juga telah tengok. Allah irham bapa saya rahimahullahu taala. Kalau orang bangga dengan ayah kita pejuang gini, saya juga nak sebut kebaikan arwah bapa saya, Tuan Guru Haji Amr Rahman. Semoga Allah Taala angkat darjat dia setinggi-tingginya dan jadikan kuburnya taman syurga. Dia telah kumpul beberapa pendakwah di negeri ini waktu saya remaja lagi. Panggil nasihat. Jangan kafirkan orang, jangan sesatkan orang. Kerana Nabi sebut, hadis Nabi kita larang, siapa dia kata kepada saudara yang mukmin ya kafir, maka ayat itu peluru getah balik atas kepala dia. Ya fasik, sama juga. Tapi pendakwah-pendakwah ni macam itulah. Bila jumpa mic, orang kata jumpa copo, jumpa speaker, tak khabar ingat ceramah. Hak bawah pun tak mudah juga semangat pun. Dengan takbir ke dengan apa ikutlah, tepuk tangan ke. Yang pentingnya daripada kita remaja sampailah melalui proses kehidupan pertengahan umur, Allah Ta'ala tunjuk depan mata kita beberapa orang yang duduk di atas pentas mengkafirkan orang ataupun menyesatkan orang. Mereka lompat pergi duduk di atas pentas sebelah yang dulunya dia kata kafir. Saya tak nak sebut nama, kebanyakannya sudah mati. Yang tak mati pun ada lagi. Sekarang ni pun masih lagi keras. Sebab itulah bila kita nasihat secara umum, ada orang ni, bahasa budak-budak ni dia panggil koyak, duduk tepek, duduk komen di bawah, sebut kumpulan tertentu. Saya kata semua kumpulan ada ya yang hulu-hulu, yang mentakfirkan orang, yang menyesatkan orang, ada di mana-mana. Jadi bila kita nasihat secara umum, tak usahlah duk spesifik, duk tulis parti tu parti ni, parti awak tak ada ke kumpulan yang hulu? Awaknya ada. Jadi yang duk tulis kat bawah-bawah ni delete lah, buat delete lah. Sebab kalau awak kata ke orang, cuba senarai dalam kumpulan awak ada ke tidak video-video penceramah-penceramah yang parti yang berlainan duk kata kepada orang lain. Ada juga.
Kalau nak senarai nama pun ada beberapa orang yang masih hidup yang kita boleh senaraikan, tapi bukan mana hak kita sebut nama orang, mana hak kita menerangkan bahawa perbuatan ini salah kepada mana-mana pihak. Hak ada parti ke, tak ada parti ke, hak bebas ke, apa saja kumpulan, kita kata perangai buruk ni tinggalkan, lebihkan ukhuwah Islamiah daripada mengata sana mengata sini. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Bila kita nak menasihat, apa kata tulis kumpulan tertentu, kata cari, kata orang nak tengok, nak kata ke orang tengok dalam rumah kita juga. Tengok dalam rumah kita juga. Jadi alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa duduk dalam manhaj Ahlus Sunnah, mazhab wasat. Kita menerangkan batas iman dengan kufur, tapi jangan sekali-kali mengkafirkan orang. Menerangkan batas dengan iman kufur mesti diterangkan. Kalau tidak jadi macam ni. Berapa ramai sekarang ni anak-anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Gapo dia mun nak hidup lawan. Orang nak sekat daripada benda-benda yang syirik mungkar, kita mari dak lawan pula. Nama Islam. Gitu kan nama daripada Islam dulu, pagi tu mari lawan. Baru nasabah. Ni nama-nama orang Islam. Tetapi lawan undang-undang yang ada sedikit ruh Islamiahnya, maka itu kita kata nak kata apa tu. Kalau dia ke penceramah hak bekeng, tu biarlah ayat-ayat yang pelik. Tapi kita lebih kepada nasihat, lebih kepada peringatan. Jadi tak usahlah mari duduk komen kumpulan-kumpulan ni, awak kata orang nak tengok rumah orang sengit, tengok rumah kita sama. Jadi ana tegur segala orang, tegur semua penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah. Kita ni pun masuk dalam kumpulannya, dituduh oleh orang macam-macam juga. Jadi kalau kita bongkar balik apa dia buat, apa nak jadi? Banyak ya, ghulu ni ada di mana-mana. Ghulu melampau ni ada dalam semua kumpulan. Kalau saya sebut nama di sini, koyak, panas. Tapi bukan manhaj kita sebut nama, manhaj kita menerangkan dan memberi nasihat. Allah. Baiklah. Jadi lapak kafir ni lapak yang cukup dahsyat. Ashna, kata di Al-Razi, ashna wa absha. Bukan senang. Kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab apa Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal kafirun? Dia tak kata ya ayyuhal musyrikun. Tengok ni, ulama bahasa, ulama tadabbur, dia mari korek sampai begitu sekali. Kenapa Allah kata ya ayyuhal kafirun? Dia tak kata ya ayyuhal musyrikun. Kalau kata hei buat syirik. Jadi syirik ni macam-macam. Nah, tapi oleh kata kafir, jadi oleh dalam kafir ni masuk semua jenis segala bentuk kafir. Kafir yang zahirnya, kafir yang batinnya, kafir segala orang panggil hak kerah kepalanya, kafir hak sombong, hak takabur, semua masuk belaka. Kita mengatakan segala jenis kafir itu masuk. Adalah hikmah. Allah Ta'ala guna lafaz-lafaz dalam Quran, kalau dikorek masuk, dicari, kita mengatakan bahawa Allahu Akbar, sangat indah bahasa Al-Quran. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Wala a'budu ma wala antum 'abiduna ma a'bud. Mu tak sembah apa yang aku sembah. Dia panggil nafyul ibadah mutlaqah. Ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi kita nafikan, mu tak sembah apa yang aku sembah. Sebab kita sembah Allah, dia lagi sembah berhala. Macam mana dia nak kata nak toleransi macam mana? Nak toleransi macam mana? Aku sembah Allah, mungkin sembah berhala. Maka laisa nafiyan lima qad usama. Jadi kita tak kira ibadat apa saja pun, kalau di ibadat lain daripada Allah, maka itu dia panggil, maka perbuatan itu tak ada kena mengena dengan kita, tidak ada kena mengena dengan kita. Maka sebarang bentuk, kalau ada orang kata kita ni sembah Allah juga, tapi dengan cara kita kata la wala antum abiduna ma'abud. Ayat ini tidak berulang, tapi menafikan sekarang kamu tak sembah, akan datang pun tak sembah, kecuali kamu masuk Islam. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi kita nafikan, dia panggil bara'atun minasyirki, membebaskan diri daripada segala bentuk syirik, segala bentuk syirik. Maka mu tak akan sembah apa yang aku sembah. Kalau mu nak sembah aku sembah, mari Islam, ya Allah, kita bermula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita pergi kepada apa yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, mu dakwa saja, dia dakwa dia sembah Allah, tapi
tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan. Jadi para pelajar sekalian, akhir sekali yang kelima, lakum dinukum waliyadin, kita kena iklan bahawa masing-masing pegang dia, masing-masing bawa diri. Aku dengan kepahaman aku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana, yang aku sembah, mu pegailah denganmu. Kalau mu rasa apa yang kamu buat betul, tapi kita kena ingat ini adalah yang terakhir. Jangan pergi kat orang kafir, lakum dinukum waliyadin, ikutmu. La. Nabda bit tauhid. Kita dakwah dulu. Dakwah dulu. Kalau dia lawan, kita berlawan. Last sekali dia kerah kepala tak mau terima juga, lakum dinukum waliyadin. Jangan pergi lakum dulu. Jangan dulu lakum dulu. Dakwah dulu. Jadi maknanya ini mari yang terakhir. Allahu akbar. Karena itu para ulama kata, apakah faedah Allah Ta'ala tutup surah ini dengan lakum dinukum waliyadin? Jawab dia, al-hikmatu wallahu alam anna nafi al-awwal, nafi yang pertama, wala a'budu wala wa ma antum abidu, mu tak sembah aku tak sembah apa yang kesembah. Dia panggil memberi faedah al-bara'ah, bebas diri daripada sebarang bentuk syirik, dan kita tolak sebarang bentuk amalan yang lain daripada tauhid, tolak. Maka bila mari ayat ini, dia panggil afada akhirus surah, akhir sekali surah ini menegaskan bahawa kalau kamu tak terima juga tauhid, kamu tak mau tinggal juga syirik, kamu tak mau juga masuk Islam, terpulahlah pada kamu. Lakum dinukum waliyadin, sebab agama kami agama bukan memaksa. La ikraha fid din, tak boleh kita paksa orang kafir masuk Islam, tak boleh. Kita bawa senjata, pistol, pergi dekat orang kafir, mu tak mengucap aku tembak. La. Kita dakwah, naam. Dia terima. Dia kerah kepala, lakum dinukum waliyadin. Tidak mudah, tidak kata ikutmu la, jangan ikutmu dulu, dakwah dulu. Kita contohnya kawan-kawan kita tak solat, kita pun aku nak pergi solat ni, aku malah lakum din la. Sebagai seorang muslim, kawan yang kita sayangi, jemput, ajak dia dulu. Mari kita pergi solat. Mari kita solat. Aku tak ada kain, aku beli kain kamu. Nak apa lagi? Tak pandai, aku ajar. Tapi kalau dia keras kepala juga, kita kata, barulah kita boleh pergi, ikutmu lah. Kubur masing-masing, tapi sebelum kubur masing-masing, kena apa? Bertegas. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, ayat ini ayat tegas. Jangan main keluk-kelik kata orang kampung, jangan duk main tak ada pendirian. Kita orang agama mesti tegas. Yang benar kata benar, yang tak benar kata tak benar. Lebih-lebih lagi pemimpin-pemimpin yang besar. Saya tegur kepada semua orang. Saya jangan tuju pada orang tua orang ni. Jangan angkat bendera di sini. Pemimpin-pemimpin kena tegas di hadapan pemimpin yang kafir, kena tegas bahawa ini agama kami. Toleransi beragama, naam, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita mesti menegaskan bahawa agama ini yang benar. Agama lain pada Islam tak benar. Ni bila kita pergi melawak ke tempat orang, air lembut cakap. Masing-masing ada pendirian, semua kita nak ajak kepada kebaikan, semua kita lembut molek. Tapi dengan orang Islam sendiri celak mata dah. Nak buat undang-undang Islam. Kita kata di mana izzatul Islam, di mana kemuliaannya, kita sebagai seorang Islam, kalau kita tak boleh iklankan agama kita, tidak boleh nyatakan bara'ah kita, berlepas diri kita daripada sebarang bentuk syirik, maka saya simpulkan ayat ini, iaitulah mesti iklan, nyatakan pendirian, mesti tegas dalam pegangan, dan mesti nyatakan kesilapan apa yang dibuat oleh puak-puak kafir. Dan kita sama-sama Islam jangan mengkafirkan sesiapa, jangan menyesatkan sesiapa, tetapi kewajipan tuan guru, kewajipan pendakwah menyatakan batas iman dengan kufur mesti kena buat. Kalau tidak orang tak tahu ini kufur dan tak kufur. Dalam kitab Mestikah Hadis, kitab Mestikah Hadis jilid yang pertama, ujung bab yang terakhir, pihak Jabatan Kemajuan Islam masa tu dia panggil bahagian agama, Jabatan Perdana Menteri Malaysia, telah menyusun beberapa perkara yang membatalkan iman. Contohnya orang ni, dia tengok sahabat kawan dia makan, sudah makan dia jilat jari. Kan Nabi kita suruh jilat ni sebelum kita basuh tangan. Macam kucing, apa macam ni, jijik.
Kita kata ini sunnah. Sunnah pun dalam kitab Mustikah dia kata kena mengucap semula orang tu. Jadi banyak batas iman dan kufur perlu diberitahu. Jangan duk suka-suka cakap je. Kan? Sebab itulah saya kata kita ni jangan tunjuk pandai sangat. Bila orang kata sekular memisahkan agama, semua pakat melenting. Nah, dia kata kita, tapi inilah kehidupan sekarang, orang tak tahu batas iman, batas kufur. Insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi. Ya Allah, ya Tuhan kami telah tadabbur ayat surah Al-Kafirun, maka dengan ini kami menyatakan bebasnya kami daripada sebarang bentuk syirik, sama dalam akidah, dalam perbuatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan tauhid, mantapkan akidah, kepahaman yang benar mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan kami daripada sebarang bentuk syirik dalam semua perkara. Ya Rabbal Alamin, kami juga mengiklankan bahawa kami berlepas diri daripada sebarang bentuk syirik, dan kita juga berusaha untuk mendakwah kepada orang-orang yang kita kenali kepada agama yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.